Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat datang pada murid-murid Ustazah tahun 6 Kafaradatul Ilmi. Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar bersama-sama Ustazah. Okey, mata pelajaran kita pada hari ini ialah pelajaran sirah. Okey. Siapa yang tak ada buku teks boleh rujuk kepada link yang Ustazah berikan. Link yang Ustazah berikan di dalam grup WhatsApp Nam Aisyah. Okey. Ada kat situ subjek sirah. Okey. Bila awak buka je tu link tu, okey, nanti dia akan keluar. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, sirah tahun 6. Okey, siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks lah. Okey, tapi siapa yang tak ada boleh rujuk kepada buku teks digital ni. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama pada hari ini, iaitu kepentingan negara Islam, insya-Allah. Okey. Baiklah. Pada akhir pembelajaran nanti, insya-Allah murid-murid akan dapat menerangkan pengertian, apakah itu pengertian negara Islam. Okey. Yang kedua, akan dapat menyatakan tujuan negara Islam. Yang ketiga, murid-murid akan dapat menyebutkan dalil kepentingan negara Islam. Yang keempat, menyenaraikan ciri-ciri negara Islam. Dan akhir sekali, murid-murid insya-Allah akan dapat menyenaraikan prinsip-prinsip negara Islam. Okey, untuk pelajaran kita yang pertama, okey, kita pergi kepada definisi negara Islam. Okey, apakah itu definisi negara Islam itu sendiri? Okey, negara kita tahu banyak negara. Negara Afrika, negara Brazil, negara Indonesia, negara China, negara Malaysia. Okey, adakah mereka mengamalkan prinsip-prinsip negara Islam? Okey, kita sama-sama tengok apakah itu definisi negara Islam. Okey, pengertian negara Islam yang pertama. Okey, kita boleh baca sama-sama. Okey, ikut Ustazah baca pun tak apa. Pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey, kalau tak faham Al-Quran dan Al-Hadis, okey, kita selalu sebut Al-Quran dan Al-Sunnah. Betul tak? Okey. So, negara Islam ni, okey, negara Islam. Kalau kata negara Islam ni dia akan mengamalkan sistem pemerintahan ke, pentadbiran ke, semuanya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Negara Islam ialah sebuah negara yang sesuai kerana negara ini melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan keadilan dan kesaksamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya, sama ada yang beragama Islam ataupun penganut agama lain. Okey, sama je dia bagi. Okey. Sama ada dia penganut agama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Okey, kita akan bagi kebajikan, okey, sama rata. Okey. Seterusnya Ustazah nak share sesuatu dengan anda semua. Sekejap Okey, ni Ustazah try cari dalam Google lah. Okey. Apakah yang anda faham dengan konsep negara Islam? Okey. Jom kita baca sama-sama lah. Okey. Negara Islam. Okey. Apakah itu konsep negara Islam? Okay. Daulah, ya. Daulah berasal dari perkataan Arab, iaitu dala yadulu daulatan, yang bermaksud
sesuatu tempat, daerah atau negara yang didiami oleh sekumpulan manusia dan juga ditadbir oleh manusia yang berasal daripada satu bangsa mahupun pelbagai. Daulah ni sama erti dia seperti bilad. Bilad ni apa? Bilad ni dalam bahasa Arab ialah negara. Okey, ulama-ulama memberi definisi yang pelbagai tentang negara Islam. Okey, di antaranya ialah yang pertama, majoriti pemimpinnya ialah beragama Islam dan begitu juga rakyatnya. Malaysia, adakah majoriti pemimpin kita agama Islam? Okey, ya. Sebab kita di antara salah satu negara Islam kan? Okey, yang kedua, melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Contohnya, ada hukum hudud. Pernah dengar tak hukum hudud? Kalau tak pernah dengar, okay, Google cari. Okay, itu adalah hukum Islam yang sepenuhnya, hukum Islam yang sebenar. Okay, yang ketiga, orang Islam bebas mengamalkan syariat Islam tanpa ancaman dan sekatan. Contohnya, awak nak solat. Solat dekat mana? Solat kat pasar raya. Orang tak boleh halang awak solat kerana itu orang Islam bebas mengamalkan kita punya syariat Islam. Okay. Yang keempat, yang kita pergi pada 3 tadi mengamalkan syariat Islam tanpa ancaman dan sekatan. Contohnya orang Islam perempuan kena pakai tudung kan? Okey. Kalau ada company-company syarikat-syarikat yang menyuruh kita membuka tudung kalau nak bekerja, janganlah kerja kat situ. Okey? Mungkin insya-Allah kita punya rezeki ada di tempat lain. Okey? Dan definisi negara Islam yang ulama bagi yang keempat ialah keselamatan dan keamanan berpihak kepada Islam. Okey. Demikian ialah ringkasan ciri-ciri negara Islam lah. Ada ulama berpendapat jika sebahagian sahaja yang diamalkan juga boleh diklasifikasikan sebagai negara Islam. Namun, yang paling penting dalam sesebuah negara itu mestilah memelihara keadilan dan juga keamanan. Okey. Konklusinya, saya nak bagi konklusi teruslah. Negara Islam itu perlu disaluti dengan nilai Islam yang membawa kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang beriman, insya-Allah. Okey, akhir sekali Ustazah nak pergi kepada buku teks semula tadi. Okey. Okey. Tugasan untuk awak semua, ialah yang pertama sekali, awak perlu menyalin semula definisi negara Islam yang ada dalam muka surat 2 di dalam buku tulis sirah masing-masing ya. Okey. Kemudian hafalkan definisi negara Islam. Maksudnya hafalkan pengertian negara Islam tu je lah. Pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey, bila dah selesai bolehlah PM Ustazah, snap gambar dan rekodkan hafalan awak, PM pada Ustazah. Okey. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan dan juga permasalahan ataupun ada apa-apa yang awak tak faham, boleh PM saja Ustazah. Ingat Ustazah Syida. Okey? Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Kita berjumpa lagi pada lain waktu. Okey. Ustazah minta maaf kalau ada sekiranya ada kekurangan daripada pihak Ustazah. Okey. Assalamualaikum.